Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Pada musi, tuan-tuan, tuan-tuan sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama yang selama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya kita pada malam ini dapat lagi bersama gunakan solat maghrib berjemaah, dan masih ada ruang untuk kita duduk sama-sama untuk mendengar sebahagian daripada ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah. Hari ini dah pun 22 Julai. Pada mana 23 Zulhijjah. Maknanya bertambah lagi sehari umur kita, dan mudah-mudahan bertambah juga amalan baik kita sebagai bekalan untuk kita berjumpa Allah bila kita mati nanti, insya-Allah. Kita masuk ayat yang ke-30 30 surah Al-Baqarah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah, hai Muhammad, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menjadikan seorang khalifah di atas bumi, yakni Nabi Allah Adam. Maka jawab malaikat itu, adakah patut engkau menjadikan seorang khalifah di atas bumi yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, yakni berbunuh-bunuh, sedang kami bertasbih memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang kamu tidak ketahui. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Diajarkan Allah kepada Adam semua nama-nama barang. Kemudian dibawa barang-barang itu kepada malaikat. Seraya Allah berfirman, ceritakanlah kepadaku nama barang-barang ini jika kamu yang benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jawab malaikat, maha suci engkau wahai Allah, tidak ada pengetahuan kami melainkan apa-apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah berfirman, hei Adam, ceritakanlah kepada malaikat itu nama-nama barang ini. Tak kala Adam menerangkan nama-nama barang itu, Allah berfirman kepada mereka, tiadakah aku katakan kepada kamu bahawa aku mengetahui yang gaib, baik di langit ataupun di bumi, serta aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan yang kamu sembunyikan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, tunduklah kamu kepada Adam.
maka malaikat-malaikat itu pun tunduk semuanya kepada Adam, melainkan iblis. Ia enggan serta takabur, maka ia adalah termasuk golongan orang-orang kafir. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Berkata Allah, "Hei Adam, tinggallah engkau bersama isteri engkau di dalam syurga dan makanlah engkau berdua buah syurga ini. Makalah engkau berdua buah syurga itu dengan bersukacita menurut kehendak engkau. Dan janganlah engkau berdua mendekati pohon kayu ini. Jika engkau dekati, nescaya masuklah engkau ke dalam golongan orang-orang yang zalim." فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Maka diperdayanya kedua oleh syaitan, sehingga dikeluarkan keduanya daripada kesenangan yang didapati oleh keduanya. Berkata kami, berangkatlah kamu sekalian antara kamu dengan yang lain bermusuh-musuhan, dan bagi kamu tempat kediaman di atas bumi. Di sanalah tempat kesenanganmu sehingga mati. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam memperolehi beberapa kata yang doa daripada Tuhan, meminta ampun, dan permintaan itu diperkenankan Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi penyayang. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Berkata kami, berangkatlah kamu sekaliannya dari dalam syurga. Jika datang petunjukku kepada kamu, maka barang siapa mengikut petunjukku, ia tiada takut dan tiada berduka cita. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Orang-orang yang kafir mendustakan ayat kami, mereka itu ialah isi neraka yang kekal dalamnya. Alhamdulillah, daripada ayat 30 sampai ayat 39. Tuhan bagi kita peringatan. Ayat ni 30 sampai 39 sebut tadi, menceritakan tentang bagaimana Allah cerita kat Nabi, Allah akan jadikan manusia khalifah di muka bumi. Jadi malaikat-malaikat yang dengar tu, malaikat bagilah pandangan. Dia kata, kami ni bertasbih padamu, kami ni beribadat padamu. Tiba-tiba engkau ya Allah nak cipta manusia di muka bumi. Manusia ni bermusuh-musuhan, menumpahkan darah, macam-macam malaikat kata tadi. Allah kata, aku tahu, kamu tak tahu. Inilah yang berlaku dalam kisah ni. Maknanya Allah mengkhabarkan kat Nabi bagaimana permulaan manusia ni bermula dengan Nabi Allah Adam, dicipta di syurga dan sebagai khalifah di muka bumi. Akhirnya walaupun dicipta di syurga, mereka ni Adam ni akhirnya oleh kerana dilanggar atau dia terpengaruh dengan tipu daya syaitan, dia makan juga buah khuldi tu, maka dia dihantar ke bumi dengan isi dia. Sampai kita ni anak cucu ini duduk di bumi, dan insya-Allah akan balik semula ke syurga jika kita berjaya jaga amalan kita, jaga iman kita, dan kita ikut Nabi yang Allah utuskan. Lepas itu bertiga ganti Nabi, berakhir dengan Nabi kita Muhammad SAW. Maka bila ini menjadi ikutan kita, kita tetap kembali tempat asal kita, dan syaitan kembali ke neraka. Ini kisah ni semua kita tahu, yang mana hari inilah kita lah yang kena perjuangkan.
Nabi Adam dah pun wafat. Nabi kita Muhammad dah pun juga wafat. Yang tinggal kita lah. Umatnya yang kena terus hidupkan, jaga agama ni, jaga agama, jaga solat, jaga semua perintah Allah ni, jaga Quran, tegakkan Quran dalam diri kita, tegakkan Quran dalam masyarakat kita. Ni tujuan kita baca ayat ni supaya kita sedar bahawa tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Jadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah tadi. Ini ayat 30 ni. Wa qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah kata, aku nak jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Mana lebih mulia daripada malaikat, lebih mulia daripada binatang. Tapi kalau manusia tidak ikut Quran, tidak ikut hadis, maka dia lebih teruk daripada binatang lagi. Ulaika kal an'am bal hum adall. Tuhan kata, mereka itu macam binatang. Yalah, tak pernah tambah apa. Angka ada, mata ada, telinga ada, masjid ada, universiti ada, ulama ada, tapi dia tetap jadi ahli neraka. Tak tahu dosa pahala, tak tahu halal haram, makan, minum macam binatang. Binatang boleh kat sembelih, tapi dia nak balik apa? Ni, itu dia katakan ulaika kal an'am balum adha. Jadi ayat ni menceritakan kepada kita satu persatu supaya kita sedar. Itulah untung bila kita baca Quran, kita dapat tahu apa benda yang kita kena buat, apa benda yang kita kena jauhi, apa benda yang malaikat kata, apa dia yang syaitan janji kepada manusia. Semua ada situ. Malaikat dia bertasbih kepada Allah. Syaitan dia dia menderhaka kepada Allah. Dia tipu Nabi Adam. Nabi Adam bertaubat, Allah terima. Adam diampunkan dosa dia. Tapi syaitan dia tak nak bertaubat. Dia takabur. Dia kata dia ni daripada api. Adam dia tanah, takkan api nak sembah tanah, nak sujud kat tanah. Lepas bila Allah perintah, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Bila Allah kata sujudlah kepada Adam, sujud di mana hormat kat Adam, mereka semua sujud. Tapi syaitan tak sujud. Dia kata ana khairum min, aku lebih baik daripada dia. Dia kasi dia sombong lagi. Sedangkan Allah cipta belaka. Adam pun Allah cipta, dia pun Allah cipta. Patutnya bersyukurlah kepada Allah. Tapi tidak. Jadi kita tahulah kan ni bahawa syaitan terus bermusuh dengan Allah dan berdendam dengan anak cucu Adam. Kita anak cucu Adam lah sampai kiamat. Dia akan tipu kita sampai kita jadi sesat. Kita berkelahi, kita berbalah, kita maki Nabi, kita panggang. Dia suka lah tu. Ada orang tu maki Nabi pula. Maki Islam. Tak ada kerja. Tak ada kerja, cari kerja sekarang ni. Ni manusia pelik-pelik. Hindu tak kata agama dia teruk. Hindu tak kata Tuhan dia macam-macam. Tapi kita ada. Orang Melayu yang bukan gila, bukan daripada hospital bertanya rambutan, bukan duduk buat gila, buat mental tak, tapi jadi gila habis. Kenapa? Mabuk dengan syaitan, ditipu syaitan. Inilah ayat 30-39. Tuhan memberi ingat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Quran ni Allah ceritakan Nabi, kita umat boleh baca sama tentang cerita bagaimana asal mulanya bapa kita Adam AS. Kita ada bapa, ada datuk, nama dia Adam. Datuk kita sama je. Kita Melayu ke, kita Cina ke, kita orang putih ke, Jepun ke, datuk kita seorang je, nama dia Adam. Daripada punca yang sama, lelaki yang satu, Adam. Mak yang sama, nenek sama, nama dia Hawa. Di syurga asal kita, asal Adam. Ni sama je. Tapi bila lahir ke dunia, jadi kita macam-macam. Ada jadi Islam, ada jadi kafir, ada jadi tak kenal Tuhan, ada macam-macam. Itulah suasana telah menjadikan kita berbeza-beza. Itulah kita kena balik semula kepada asal kita. Balik semula ke masjid, balik semula kepada Quran, balik semula kepada Nabi, kita akan jumpa balik kepada asal kita. Kalau tidak, tak balik pada Quran, tak balik pada masjid, kita akan hilang punca. Inilah yang satukan kita hari ni. Masjid satukan kita. Masjid surau. Bukan gereja. Masjid satukan kita. Masjid di Madinah. Masjid di Mekah. Masjid di Baitul Maqdis. Masjid seluruh dunia. Tempat penyatuan umat Islam.
Tapi ada juga masjid hari ni yang menyatukan umat gay. Oh, ada jenis tu. Masjid bagi golongan gay saja. Golongan umat Nabi Lut. Ni bahaya sekarang. Ada Ustaz. Ada di Jerman. Imam dia boleh perempuan, Al-Muazzin pun juga perempuan, Tok Imam boleh baca khutbah perempuan, dia semayang satu saf campur laki-laki perempuan. Islam Ustaz? Islam ala dia lah. Islam rekaan dia sendiri. Mana ada Islam macam tu? Tudung tak payah pakai, semua tak payah pakai. Semayang macam biasa, satu saf campur lagi perempuan. Maknanya orang ni liberal. Dia LGBT, LGBT lah tak ada apa. Masjid dia colour pink. Colour pink masjid dia. Hanya yang tu yang boleh masuk, orang tak boleh masuk. Yang ada fahaman arah tu. Tapi dia benar kalau kerajaan sana nak macam mana? Kebiasaan beragama kan. Sedangkan mereka bukan Islam pun. Itulah kata Nabi kata umat aku berpisah kepada 73 golongan. Satu je masuk syurga. Itulah. Di mana akhir zaman macam-macam punya ideologi. Dia bukan ikut wahyu, bukan ikut, tapi ikut akal masing-masing. Jadi dia rasa terpulang yang kita buat apa pun itu kebebasan hak asasi manusia. Yang penting kita beramal lah kata dia. Kalau ada kat Malaysia bahayalah. Sekarang tempat dia ada satu rumah kahwin. Ada anak Kristian, mak Islam, bapa Hindu dah ada dah. Anak boleh pilih agama apa. Ini pun ada juga macam tu. Kebebasan dalam beragama ni. Jadi kita yang sedar ni jagalah anak kita, cucu kita supaya pegang Quran, pegang hadis, Nabi kita tak sesat buat selama-lama. Inilah Allah cerita ni. Kat Nabi kita bahawa kita semua berasal daripada Nabi Allah Adam AS. Dijadikan oleh Allah di syurga. Itu tempat asal manusia. Itu bila Allah hendak menjadikan jenis manusia, terlebih dahulu Allah beritahu kepada para malaikat. Allah beritahu malaikat, wahai malaikat semua, aku nak jadikan manusia macam pendapat engkau. Itulah. Tu. Bahawa Allah akan melantik seorang khalifah, pemimpin yang akan duduk di bumi melaksanakan hukum-hukum Allah, iaitu Nabi Adam AS. Masa tu dunia tak ada orang lagi. Ada jin. Jin tak boleh jadi. Jin tak boleh mengurus dunia. Gagal dia fail. Lalu Allah cipta manusia untuk ganti makhluk lain untuk mengurus alam. Jadi nampaknya berjaya lah hari ni kan. Berjayanya Nabi-Nabi dilahirkan oleh Allah untuk mengajar, membentuk manusia jadi baik. Lahirnya Madinah, lahirnya Mekah. Tu. Walaupun ada kejahatan tapi ada kebaikan. Memanglah itulah fitrah kehidupan. Jahat dan baik akan bersilih gantilah. Syurga neraka disediakan untuk yang baik, syurga yang degil jahat neraka dah padan lah tu. Inilah asal cerita supaya kita umat Islam yang baca Quran dapat sentiasa waspada, jaga-jaga jangan sampai kita tersenarai sebagai ahli neraka. Itu je. Jahat mana pun kita, jangan lupa semayang. Jahat tu kan sifat manusia, tak ada manusia yang tak jahat. Buat salah semua. Yang tak buat salah, para rasul saja. Kita selagi nama manusia, mesti buat salah. Tapi sebagai salah itu, Nabi kata bertaubat, minta ampun. Kullu bani Adam khata'. Nabi kata, setiap bani Adam ni buat salah, buat silap. Jadi sebab baik silap ialah bertaubat. Taubat, Allah akan ampunkan dosa kita. Macam Nabi Adam ni. Dia dah makan buah khuldi. Kita keluar daripada syurga. Tapi bila dia bertaubat, Allah terima balik. Dan bila dia beriman semula, kembali beramal, akan masuk syurga semula. Kan Nabi ada di syurga lah. Jadi kita sebagai cucu-cucu Adam ni pun samalah. Salah, syaitan tipu kita. Ni syaitan ada ni. Bulan Ramadan syaitan tak ada. Ramadan dia dihalau jauh daripada kita. Bulan lain, sebelah bulan tu, dia ada dekat ketiak kita, kat telinga kita, kat mata kita, kat mulut kita, dalam badan kita. Semua dia ada. Dia tak mati-mati. Daripada zaman dulu sampai kiamat dia tak akan mati. Jadi dia banyak. Bila tak mati, banyaklah, tambahlah. Kita mati. Jadi yang tak mati ni ialah malaikat dengan syaitan. Tak mati. Jin pun mati. Ya Allah bagi dia kuat. Kita lagi kuat kalau kita tahu. Tapi kalau kita tahu kadang-kadang kita kalah dengan syaitan. Jadi musuh kita utama syaitan. Daripada zaman Nabi Adam dulu sampai kiamat syaitan. Jadi kita untuk jadi baik, untuk jadi orang yang Allah sayang,
kita kena bersama-sama dengan Quran. Baca Quran. Bukan tu baca satu Quran satu hari, bukan. Bacalah. Baca sikit-sikit. Sebulan ke, 2 bulan ke, 3 bulan kan baru tamat sekali. Tak ada masalah. Kita baca ulang. Inilah menjadi bekalan kepada kita untuk kita melawan tipu daya syaitan. Nabi Adam, Nabi pun ditipu, kita apalagi manusia biasa. Jadi kalau kita ingat begitu, kita tidak akan putus asa. Kita akan terus bersama-sama dengan Quran, berselawat ke Nabi, berzikir. Yang kerja macam biasa, kerja halalan taibah, kerja yang baik, jangan mencuri, jangan menipu, kerja bertanggung keluarga, tanggung anak isteri, mengaji, itu kerja biasa kita. Buat kerja biasa, jangan buat benda-benda yang Allah murkai, jangan berjudi, jangan mencuri, jangan menipu, kalau jadi pegawai jangan rasuah. Mana itu peraturan yang Allah tentukan. Jadi kalau kita dapat ikut semua tu, kita bekerja dengan jujur, bekerja kerana Allah, setiap kerja kita buat tu ada pahala semua. Ada pahala sedekah. Kerja apa pun, tanam padi, tanam sawit, nangkap ikan, semua kerja jadi sedekah. Jadi berfaedah untuk kita. Jadi pahala semua. Semayang pun pahala, kerja pun pahala, duduk pun pahala, makan pun pahala, sakit kita sabar pahala, sihat kita bersyukur pahala, semua pahala. Jadi syaitan jadi putus asa dia. Apa kita buat pahala semua. Apa syaitan buat dosa semua. Itulah kita bila kita mengaji ni, mudah-mudahan kita jadi tenang balik, jadi jadi relax balik, tidak putus asa, tidak hilang punca, tidak rasa cemas. Kita kena bersentiasa dalam keadaan bersabar, bersyukur dan bertakwa. Kita bekerjalah semata-mata niat dia nawaitu kerana Allah. Tidur boleh pada kerana Allah, berjalan boleh pada kerana Allah belaka. Jadi ibadat. Itulah sebut tadi, amalan umat Nabi, anak Nabi Adam ni semua ada pahala kiranya mereka beriman kepada Allah. Kalau tak beriman tak ada pahala. Itu betul, iman tu ada akidah tu. Kita terima amalan bila ada akidah, bila ada iman. Mayang tak sah kalau tidak ada iman. Kita Islam tak sah mayang. Bila ada Islam, ada iman, baru kita sah mayang kita tu. Apa saja yang buat. Sebab apa kita warisi sifat Nabi Allah Adam alaihissalam. Bila Allah tanya malaikat buat satu bantahan. Bantahan bukan menentang, bagi satu pandangan. Dengan mengatakan, adakah patut wahai Tuhan akan menjadikan orang yang akan menduduki bumi itu bangsa pembinasa dan menumpahkan darah. Mereka dia ingat manusia macam jin juga. Hantar ke dunia, duk bergaduh, berperang, bertumbuh, bernganyang semua. Memang adalah betul kata malaikat tu. Memang manusia memang itu bergaduh. Yalah bila tak bersetuju bergaduh lah. Berperang ni satu dari fitrah. Cara Allah nak mengurangkan manusia. Yang baik mati masuk syurga, yang jahat mati masuk neraka. Jadi peperangan itu satu benda yang baik. Untuk memberi peluang kepada manusia ni yang baik masuk syurga, mati syahid nama dia. Mati syahid, mati yang tidak ada kira apa dah tu, ke syurga tu. Betul orang mati syahid ni kalau dia boleh hidup nak mati syahid lagi. Bila mati nak mati lagi. Sebab syahid ni seronok mati. Mati seronok. Mati tu masuk ke syurga. Betul orang berjuang siang malam untuk agama ni kerana upah dia syahid. Itulah. Jadi yang sebutnya bagaimana Allah ciptakan malaikat bahawa dia nak cipta sejenis makhluk nama dia manusia, itu Adam, dan terus cucu-cucunya untuk ditinggal di bumi, hantar di bumi untuk jadi penyelarah bumi, pemakmur bumi. Manusia ada nafsu, ada keinginan, dia ada nak makan, ada nak minum, ada nak tu, nak ni. Jadi dia ada keinginan, maka dia buatlah pembangunannya, jalan rayanya, macam-macam bentuk lah yang boleh mendatangkan manfaat manusia. Dia tanam macam-macam tanaman, dia boleh buat macam-macam benda kemajuan. Jadi dah faedah, dunia jadi aman. Memanglah dunia aman dan ada yang merosakkannya. Oh dah ada disebut ada perlawanan. Kalau baik semua, kita pun tak ada apa, tak ada masalah. Dia ada baik dan buruk, bertentangan, hak dan batil bertentangan, maka berlakulah fitrah tu Allah buat. Siapa yang dapat hidayah, dia akan bersama-sama dengan Islam. Siapa yang tak dapat hidayah, dia penentang Islam. Walaupun dia anak Nabi Nuh tak Islam, isteri Nabi Lut tidak Islam,
bapa Nabi Ibrahim tak Islam, bayangkan. Bininya, anaknya, bapaknya. Bini Firaun Islam. Allah boleh buat apa yang dia suka. Betul lah. Kita kena bersyukur Allah jadikan kita Islam, kita Islam, datuk kita Islam, mak kita Islam, anak kita. Jadi mudah-mudahan bila Islam tu kita terus beramal. Supaya kita kekal mati dalam Islam. Itu yang kita nak tu. Bihusnil khatimah, kan, dengan penyudahan yang terbaik. Inilah Allah sebut, wahai malaikat, aku nak cipta manusia di muka bumi sebagai khalifah. Untuk duduk di bumi ini sebagai imarah bumi. Tapi kata malaikat, aku bimbang, aku takut mereka jadi pembinasa, menumpahkan darah seperti yang pernah berlaku kepada bangsa jin dulu. Ini pengalaman. Malaikat tak apa akan datang, tapi pengalaman dia rasa bila Allah menjadikan jin di muka bumi, habis rosak dunia. Itu pengalaman dia. Dia bukan bantah, dia hanya bagi pandangan. Malaikat ini taat kepada Allah. Bumi dan membuat kerosakan, kebinasaan dan derhaka di muka bumi. Padahal kami, kata dia, kami ni makhluk yang taat. Malaikat semua taat. Sentiasa mengucap tasbih, memuji dan mensucikan Engkau, wahai Tuhan. Malaikat kerja dia tak nafsu. Tak makan, tak minum, tak lagi, tak buat. Dia makhluk yang sangat kuat. Dia sentiasa beribadat kerja dia. Tak ada sifat-sifat manusia. Dia tak tidur, tak lelaki, tak perempuan, kan. Kita belajar Jibril, Mikail. Yang 10 yang kita kena hafal. Yang lagi banyak lagi. Bukan 10 tu saja. Itu ketua-ketua tu. Yang jaga sawi ada, jaga laut ada, jaga ikan ada, jaga binatang ada, jaga kita ada. Tiap pokok ada dia jaga. Kita membiak, Ustaz. Ya. Membiak. Malaikat tak membiak. Malaikat dia kekal begitulah. Dia besar begitu. Dia sangat besar. Sayap dia setengah tu ada beribu sayap. Kan Jibril dulu masa berdiri, gelak dunia. Nabi lari balik rumah takut tu. Nabi pertama kali tengok malaikat takut. So selimutkan dia. Rupanya yang sangat menakutkan. Dia boleh menjelma sebagai lelaki, kan. Tu malaikat. Dia sangat gagah perkasa, dia jaga neraka. Neraka dia jaga. Dia kontrol neraka. Ambil nyawa, dia seorang je. Malaikat apa? Israel. Satu dunia dia ambil nyawa. Laju pergerakan dia. Yang saat kubur, Munkar dan Nakir. Bayangkan berapa orang mati sehari. Bukan sehari, seminit, sesaat orang. Dia saat semua. Tak boleh fikir macam dang ke dia nak saat. Itulah kuasa Allah. Sangat hebat malaikat. Tapi dia tidak lawan Allah, dia tidak taat. Dia gagah perkasa, kuat, tapi dia tak derhaka. Kita ni lemah, kecil, derhaka Allah. Kan pelik. Manusia ni kecil je. Derhaka kepada Allah macam. Dia besar, hebat, gagah, perkasa, tapi taat kepada Allah. Ini kita bila baca kisah ni, kita ubahlah. Marilah kita taat kepada Allah. Kata dia apa? Maka kamilah yang layak tinggal di bumi, kata dia. Patut kami duduk di bumi. Mereka duduk di langit tu. Turun naik, dia mengurus kehidupan kita. Dia urus rezeki kita, hujan, angin, semua dia mengawal tu dengan izin Allah. Dia kontrol. Kiamat nanti dia akan tiup sangkakala. Israfil. Tiup pertama, hancur. Tiup kedua, hidup semua. Dia yang dia mati lah. Dia mati juga. Kemudian mati. Itulah malaikat yang kita hanya dengar cerita, kita tak nampak wajah dia. Tapi dia sangat perkasa, sangat taat, sangat patuh pada Allah. Dia tidak ada belah ihsan malaikat ni. Ambil nyawa, ambil. Baru kahwin, baru ada anak, lahir anak kecil. Ambil nyawa ibu, ambil nyawa ibu. Kita ada belah ihsan juga kadang tu. Tak sampai hati nak ambil nyawa dia. Baru kahwin nak ambil dah. Baru anak nak ambil, tak ada. Dia ikut je. Allah kata apa, semua dia buat. Tak lambat, tak awal. Itulah malaikat nama. Makhluk yang sangat taat. Tapi dia kata ke Allah, kami kan bertasbih padamu ya Allah. Kami bertahmid padamu. Apa Allah kata? Aku lebih tahu daripadamu. Allah kata aku lebih tahu daripada kamu. Allah tahu hikmat dan juga tujuan menjadikan manusia kerana ada yang apa? Yang taat dan ada yang apa? Yang derhaka. Masing-masing
kelak akan diberi balasan masing-masing. Ada yang baik, ada yang biasalah. Yang baik upah syurga, yang tak baik neraka. Adil lah Tuhan. Kamu dah puas dah hidup di makan ikut suka, buat ikut suka, maka kalau begitu bila mati nanti kamu akan masuk neraka, habislah. Kamu dah seronok di dunia dulu. Tapi bila bahagian akhir nanti tak ada tempat kamu untuk dapat nikmat, kamu jahat. Tapi orang Islam, dia bersabar di dunia, dia taat pada Allah, dia sanggup bersabar, sanggup puasa, sanggup semayang. Maka segala penat lelah tu Allah ganti dengan syurga yang kekal abadi. Inilah. Kita baca ayat-ayat macam ni, baca cerita macam ni, kita akan menambahkan lagi usaha kita untuk perbaiki kebaikan kita, dan apa yang kita buat salah tu kita hentikan. Itulah antara faedah kenapa kita sangat-sangat disuruh untuk kita baca Al-Quran. Baca dengan tadabbur atau dengar Quran atau belajar Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kisah Adam ikut ayat-ayat ini atas adalah ringkas sahaja. Kisah Adam ini kita buat ringkas di sini. Dan akan dapat para pembaca, kata dia, membaca dalam kitab-kitab yang lain pula lah. Kisah surah Anbiya ada, kisah para Nabi. Banyak kisah Nabi dengan malaikat, macam-macam kisahnya yang Nabi ceritakan. Lebih detail lah. Jadi kalau ada peluang, kita boleh nanti buka kitab baru, kisah surah Anbiya, dengan lebih lanjut lagi untuk kita lebih memahami, lebih keyakinan kita kepada perjuangan para rasul ni untuk menegakkan kalimah Allah di atas muka bumi ini. Tuan-tuan, setelah Adam dijadikan Allah, lalu diajarkannya berkata-kata dengan menggunakan beberapa bahasa. Bahasa ni mula Adam lah cakap. Allah ajar. Dengan bahasa itu diajarnya segala nama benda, sehingga hatinya penuh berisi pengetahuan. Jadi Allah lah yang mengajar Adam. Bila dia ajar, dia faham lah, reti lah. Malaikat tak ajar, tak faham, tak reti lah. Jadi apa-apa saja yang hari ini kita dapat ilmu, kita dapat apa-apa saja rezeki, semuanya dengan pemberian Allah. Dapat makan, dapat sihat, dapat sembuh penyakit, semuanya Allah yang bantu. Dengan kita berikhtiar, kita berusaha, Allah tolong kita. Kita datang di rumah tadi, naik kereta, naik motor, niat kita datang ke surau sampai. Allah bantu sampai kat sini. Kita pergi ke laut, niat cari ikan. Ini Allah sampaikan ke sana dan Allah bagi kita rezeki dapat ikan. Ikan tu bukan kita bela pun, ikan tu bukan kita bagi dia makan pun, tapi bila Allah kata tu jadi hak kita, maka jadilah ikan tu hak kita pada hari itu. Dan seterusnya. Itulah maknanya. Kita tak ada kuasa. Yang kita ada kuasa sekadar usaha saja. Yang menentukan Allah. Tu nak buat surau tu ya. Kita merancang, kumpul duit, buat pelan macam-macam, berpakat. Akhirnya kita usaha buat. Jadi itu kerja Allah yang kita buat. Jadi buat tu Allah bagi pahala. Bila kita bersyukur, Allah tambah lagi pahala. Kita bersabar, tambah pahala. Kita bersedekah, kita menderma, itu semua ni segi pahala-pahala yang akan gunakan pada manusia. Itu nama dia pemakmur dunia. Malaikat tak boleh buat macam tu. Malaikat tak reti, dia tak ada keinginan. Dia tak ada rumah, dia tak ada isteri, tak ada makan, tak nak semua tu. Dia hanya bertasbih je. Itu je. Bertasbih, bertakbir, ikut perintah Allah, ambil nyawa, tu, jaga tu. Yang Allah suruh jaga, dia jaga. Kita ada ikhtiar untuk kita berjalan, untuk kita mulakan satu benda tu dengan fikiran kita. Lepas tu Allah yang akan berjayakan kita. Itu beza dengan malaikat. Malaikat hanya apa saja yang Allah perintah saja dia buat. Tak ada keinginan. Kita tu ada dosa tu, ada pahala. Sebab kita ingin buat satu benda, ingin semayang, boleh pahala. Ingin mencuri, dapat dosa. Sebab keinginan, kehendak kita sendiri tu. Jadi itulah yang sebut tadi, sejarah manusia ni dicipta oleh Allah untuk imarahkan bumi. Jadi Nabi-Nabi, Rasul dah buat kerja masing-masing, mereka dah pun wafat. Kita lah hari ni yang kena sempurnakan kerja itu. Sambung terus, supaya terus berjalan dan kita mendapat nikmat di sebalik apa yang kita buat tu. Kita yang menebas, kita yang memikul. Kita tebas yang baik, pikullah yang baik. Tebas yang tak elok, pikullah yang tak elok. Jadi kita usaha hari ni terpulang kepada pilihan kita. Bila kita ada ilmu, kita pilih untuk buat benda baik. Bila tak ada ilmu, kita pilih untuk buat benda jahat.
Benda jahat ni bawa ke neraka, benda baik bawa ke syurga. Itu saja matematik dia. Tak ada orang buat benda baik masuk ke neraka. Tak ada orang buat benda jahat masuk ke syurga. Tidak adillah Allah. Mayang Allah Subhanahu maksudnya dia masuk neraka. Allah Maha Adil, Allah Maha Allah tunaikan janjinya, Allah tak mungkir janji. Tapi Allah tak dipaksa untuk masuk kita ke syurga. Tu kita belajarkan sifat 20. Allah tidak dipaksa untuk masuk kita ke syurga. Itulah kehendak dia je. Yang penting kita kena beramal dengan amal yang Allah perintah dan Nabi perintah. Itu je kerja kita. Ke syurga ke neraka itu Allah lah yang menentukan. Kita tak boleh paksa Allah. Ya Allah, engkau kena masuk aku ke syurga. Tak boleh. Siapa kita nak paksa Allah? Itu hak dia. Hak kita sentiasa bersyukur dan bersabar. Sampai masanya Tuhan menempelak malaikat. Yang dahulunya mengatakan dia memperkecilkan Adam dengan anggapan mereka yang lebih mulia. Mereka kata aku lebih mulia. Adam ni manusia. Tentu buat rosak di atas muka bumi. Akhirnya Allah betulkan pandangan malaikat yang salah tu. Dengan anggapan yang salah tu, di mana bila Allah datangkan macam-macam barang di hadapan malaikat untuk tanya nama benda-benda tersebut, mereka sudah tentu tidak tahu apa nama benda itu kerana Allah tak bagi tahu, tak ajar. Jadi mereka walaupun dia lama, orang lama, awal daripada Adam, walaupun dia orang termakan dulu, dia tak tahu apa pun. Tak ada ilmu dia tentang barang-barang tu. Bila Adam kita, Adam dapat sebut semuanya dengan lancar. Adam Allah ajar tadi. Allah ajar Adam barang tu dengan bahasa-bahasa yang tertentu. Tu. Dengan mudah Adam menyebutnya satu persatu. Masa itu Tuhan pun berfirman, bukankah sudah aku kata kepada kamu malaikat bahawa aku mengetahui apa yang gaib-gaib di langit maupun di bumi, serta aku mengetahui apa-apa yang kamu nyatakan dan yang kamu sembunyikan. Oleh itu turutlah perintahku, iaitu tunduklah kamu semua kepada Adam. Itulah kisah dia. Kalau kita balik dulu kau kata kau lebih mulia, kau bertasbih. Tengok, aku tanya kau tak jawab pun, Adam boleh jawab. Sekarang sujudlah pada Adam. Malaikat terus taat, sujud pada Adam. Cuma syaitan saja tak sujud. Itulah kisahnya kenapa akhir syaitan dilantar ke bumi bersama dengan Adam. Adam Allah ampun, malaikat Allah tak ampun. Adam minta ampun, syaitan terus degil tak minta ampun. Dia sampai sekarang, sampai kiamat dia akan minta ampun dengan Allah. Jadi kita jangan jadi begitulah. Kita, walaupun kita rasa kita macam okey je, tetap kita kena minta ampun pada Allah. Rasa okey je, baru semayang tak kena minta ampun. Semayang ke, tak semayang kena minta ampun dengan Allah. Kita memang bersalah. Bersalah. Lupa Allah pun bersalah dah. Lupa. Semayang, Allah Akbar. Lupa Allah. Salah dah. Jadi kita minta astagfirullahalazim. Allah suka dengar kita kata astagfirullahalazim. Allah ampun dosa kita. Habis dosa kita. Buat lagi, ampun lagi. Itulah. Mudah-mudahan bila kita akhir kalam kita dengan menyebut La ilaha illallah, Nabi kata dakhalal jannah. Bila akhir nak mati nanti kita kata apa? La ilaha illallah, syurga. Sebab tu amalan ni kita kena buat. Bukan hafal. Mayang, kita berzikir, kita baca Quran, kita sayang mak ayah kita, kita makan benda yang halalan, thayyibat. Maka dengan macam tu, lidah kita boleh sebut kalimah La ilaha illallah. Jadi kalau kita mayang malas, makan ikut dan, mulut cakap macam-macam, maki hamu, payah, mulut kita akan sebut La ilaha illallah. Kalimah ni sangat mahal. Jadi siapa-siapa yang masih hidup dia biasa hidup dengan kebaikan, beramal, tolong-menolong, bantu-bantu, dengan Allah dia baik, semua baik. Maka insyaAllah mudah-mudahan bila mati nanti, Allah mudahkan dia menyebut kalimah La ilaha illallah. Itulah yang kita nak tu. Bila dapat sebut kalimah ni, upah dia syurga. Syurga ialah satu benda, tempat yang tak terbayang indahnya. Yang kita bayang tu bukan lagi kekal pula tu, kekal abadi selama-lamanya. Dunia ni susah sementara sekejap je. Susah 40 tahun, 60 tahun susah hidup miskin. 60 tahun je. Tapi bila mati nanti, sambut dengan kapet merah kat kubur tu. Apa kata mereka? Welcome, welcome. Selamat datang. Ahlan wa sahlan pada yang baik-baik, tapi yang jahat dia tunggu dengan penampar ya.
Tanya, ma roboka, dekung bagi terus sampai kiamat. Dipukul sampai kiamat. Tak ada masa nak rehat. Ular lagi, sempit kubur lagi, gelap lagi, macam-macam dalam kubur tu sampai kiamat, sampai ke neraka tu. Itulah kita takut dengar cerita macam ni. Dengan cara macam itulah kita dapat perbaiki amalan kita. Walaupun tak banyak, kerjakanlah. Sebut Allah sekali sehari, sebut Allah, dah Allah, langsung tak sebut subhanallah sekali, alhamdulillah sekali, dah tak sebut. Sebab apa? Syaitan kata jangan sebut, rugi sebut ni. Syaitan memang suka janji kita benda yang pelik-pelik. Jadi marilah tadi kita perbaiki amalan kita, sebutan kita, tutupan kita untuk cari pahala. Tak perlu banyak, yang penting kita sebut dengan ikhlas. Semayang, ikhlas. Adakah semayang, siang malam semayang, tapi tak ikhlas tak jadi. Kita nak biar ikhlas, kita mengaji sungguh-sungguh, kita baiki sebutan kita, bacaan kita, semua tu. Sebab itulah sebut tadi, ada Allah ampun dosa dia, tapi syaitan Allah tak ampun. Sebab apa? Syaitan tak nak minta ampun. Malaikat, dia tak ada dosa. Kita ada dosa dan pahala. Syaitan tak ada pahala. Tengah berbeza tu. Jadi kita nak jadi manusia ni kena tiru nabi-nabi dan rasul-rasul, sentiasa beramal dan sentiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiru datuk kita minta ampun kepada Allah. Walaupun dia makan buah kurdi, dibuang ke bumi, tapi dia bertaubat, Allah terima taubatnya, dan bila dia beramal tu diterima balik untuk terus ke syurga balik. Kesalahan tu dia minta ampun macam tak buat salah lah. Ada ni. Belum lagi. Dan Allah menyuruh Adam bersama isterinya tinggal di syurga dan disuruh menikmati isi syurga dengan makan minum sepuas-puasnya. Tapi awas, Tuhan memberi ingatan. Ni macam ni syaitan tak kacau lagi. Jangan mendekati pohon ini, Allah kata. Ulama kata pohon khuldi. Apalagi makan buahnya, kelak kamu akan teraniaya. Jadi nak diceritanya, Nabi Adam memang dah dia tak makan, tapi isterinya dikatakan iblis menyamar sebagai ular. Ular, dia tak masuk ke syurga dah. Sebab dia dihalau, tapi dia menyamar sebagai ular katanya. Ni ceritalah dia pun menggoda isteri Adam supaya bagi buah tu kepada Adam. Adam ni bila isteri bagi, ya suami isteri bagi ambil lah makan. Itulah maka akhirnya Nabi Adam pun sama-sama dengan isteri dia telah termakan buah yang dilakukan oleh Allah tu, menyebabkan dia hilang segala pakaian syurga dia. Allah murka dan lepas tu yang disuruh turun ke bumi, dihantar ke bumi, berpisahlah dua tu. Tapi Nabi Allah Adam minta ampun dengan Allah, ni kisah dia. Lalu Allah terima taubatnya dan mereka itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Adam sedarlah dia buat salah tu, timbul kesal dan bersalah kerana melanggar larangan Allah, tapi sesal kemudian tak guna dah kan. Nyesal dah buat dah. Tapi Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun. Apa-apa yang dibuat oleh Nabi Adam itu, Nabi Adam menyesal. Akhirnya Tuhan ampunkan kesalahan Adam. Dengan itu terlaksanalah tujuan Allah jadikan khalifah di bumi. Itu akhirnya. Takdir dia Allah kan kata awal dulu, aku nak jaga manusia di muka bumi sebagai khalifah. Kalau di syurga tak ada khalifah lagi. Dan kes ni lah bila berlaku di mana digoda oleh iblis menyebabkan Adam terpelanting keluar ke bumi, maka berlakulah takdir Allah. Allah rancang dengan keadaan begitulah. Jadi inilah sengajalah ni mana Nabi Adam diturunkan ke bumi untuk memenuhi misi Tuhan sebagai khalifah Allah di muka bumi. Bukannya di syurga. Syurga ni bila beramal balik semula ke syurga. Adapun tugas di bumi ialah supaya melaksanakan hukum-hukum Allah. Barang siapa mengikut petunjuk dan memperoleh hidayah daripada Allah, nescaya tiada didatangi rasa ketakutan dan tiada pula merasa duka cita. Tetapi barang siapa yang kufur, mendustakan ayat-ayat Allah dan pengajaran Allah, mereka akan menjadi pengisi neraka dan kekal di sana. Itulah ayat tadi menyebut walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.
orang-orang yang kafir mendustakan ayat kami, maka itu ialah isi neraka kekal dalamnya. Itulah ayat yang ke-39 Allah cerita. Siapa-siapa yang kafir tak ada di syurga. Tapi orang-orang yang Islam yang bersalah, kalau dia bertaubat, dia rasa insaf, dia bertaubat, maka Allah Maha penerima taubat. Jadi malah kita sentiasa bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah pada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Jadi kalau kita bertaubat sungguh-sungguh dengan penuh keislaman, keinsafan, yakinlah Allah sangat suka bersama-sama dengan orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Adam adalah sebahagian daripada manusia pertama yang Allah ampunkan dosa-dosanya. Dosanya tak ialah sebab makan buah khuldi itu. Jadi kita insya-Allah yang menyambung warisi zuriat Nabi Allah Adam ni yang ada sekarang ni, kita masih lagi hidup. Peluang untuk kita cari bekalan, beramal dengan amalan-amalan yang Nabi ajar kat kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, dan juga bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Apa-apa yang kita buat hari ini, buatlah dengan penuh dengan penuh keimanan. Dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi, jauhilah supaya kita dapat menjadi orang yang kita bersyukur dan bersabar dengan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita, Nabi akhir zaman, menjadi ikutan kita lah. Nabi Adam sebagai Nabi yang kita percaya saja. Amalan dia kita tak boleh amal dah sekarang ni. Dulu boleh kahwin adik-beradik, anak Adam. Kakak kahwin dengan abang, yang tak boleh kita kahwin gitu. Itu zaman dia. Lepas tu syariat Nabi-Nabi dulu, khusus untuk Nabi-Nabi dulu saja, umat dulu saja, kita kena ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, haji ke Baitullah, boleh buat umrah, boleh buat sedekah dan macam-macam lagi amalan-amalan baik. Semua ni merupakan jalan-jalan yang Allah jadikan untuk kita dapat beramal, dan amalan itu menjadi pahala dan ditukar kepada syurga. Kalau inilah yang dapat kita buat, dapat kita amalkan, yakinlah kita sudah berada di jalan yang insya-Allah jalan yang betul, jalan yang benar. Jadi mudah-mudahan kita berusaha sungguh-sungguh untuk perbaiki amalan kita ini, jangan sampai kita terus menerus dalam amalan yang salah. Kita berhenti yang salah tu, kita bertaubat, kita ganti dengan amalan-amalan baik pula, insya-Allah. Ya, wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ilaika nashku wa iyyaka narju an tarfa'na al-bala wal waba wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan ya arhamar rahimin wa ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu minkum taqabbal ya karim.